Jadi recording on progress. Okay. Okay. Sekiranya anda telah bertakafur dan anda telah berdoa, ya, jadi saya akan mulakan ya untuk perbincangan hari ini ya tentang fundamental analysis ya. Okay. Saya akan sharekan skrin saya. Jadi untuk hari ini, ya, saya akan teruskan. Seperti yang anda dapat lihat di sini, hari ini adalah 25 hari bulan 10 2022. Jadi hari ini adalah hari Tuesday. Jadi seperti yang anda lihat, kita ada satu news, iaitu high impact news, iaitu daripada CB Consumer Confidence, ya, dan kita ada medium impact news daripada Richmond Manufacturing Index. Jadi ini adalah sebenarnya schedule news yang kita lihat untuk hari ini. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, untuk CB Consumer Confidence kita ni, dia adalah leading indicator. Jadi adalah penting untuk kita lihat kepada news ini, kerana leading indicator kalau short term dia mempunyai impact sebanyak 6 bulan ke 12 bulan. Kalau long term, dia mempunyai impact sebanyak 12 ke 24 bulan. Dan seperti yang anda dapat lihat di sini, anda boleh tengok yang bahawa apa yang difokuskan adalah 105.9 dan apa yang kita dapat sini adalah 108.0 daripada yang sebelumnya. Maknanya CB Consumer Confidence kita ni dijangkakan lebih kurang daripada apa yang berlaku sebelum ni. Jadi CB Consumer Confidence ni adalah sangat penting kerana dia adalah satu leading indicator untuk consumer spending lah, di mana sebenarnya dia akan ambil survey sebanyak 3,000 orang dan kemudiannya mereka akan sebenarnya buat survey tentang current dan future economic conditions mengenai labor, mengenai business condition dan juga ekonomi situasi dalam sesebuah negara itu. Jadi adalah sangat penting untuk kita melihat kepada perkara ini juga kerana perkara ini sebenarnya adalah penting sebab kenapa? Kerana apabila kita melihat kepada inflasi dalam sesebuah negara itu, kita juga perlu melihat kepada CB Consumer Confidence juga, ya. Kerana perkara ini juga boleh sebenarnya memberikan kita indication bahawa apa yang akan berlaku di dalam CPI, iaitu Consumer Price Index. Consumer Price Index adalah penting kerana dia ni adalah yang menyebabkan banyak sebenarnya wang pergi kepada ekonomi sesebuah negara. Jadi dijangkakan kalau dia punya forecast dia adalah rendah, maknanya US dollar akan menurun. Kerana adalah lebih baik kalau CB Consumer Confidence dia naik, maknanya dia punya US dollar akan menaik juga. Okay. Kalau kita melihat kepada Richmond Manufacturing Index Richmond Manufacturing Index ini juga adalah penting dan adalah bagus kalau readings dia adalah melebihi 0 ya. Jadi seperti yang anda lihat di sini, year ni adalah untuk memberitahu tentang manufacturing condition di area Richmond, ya. Jadi mana-mana respondents di sana mereka akan mengambil lebih kurang 55 manufacturers di sana dan kemudian mereka akan suruh mereka untuk buat survey mengenai business condition yang akan includekan shipment, new orders dan juga employment di sana. Jadi ini juga adalah penting supaya kita sebenarnya boleh melihat kepada direction US dollar juga. Kerana dia di bawah medium impact. Seperti yang kita lihat, kalau kita tahu actual is greater than forecast, maksudnya di sini kita melihat negatif 5, maknanya dia adalah menurun daripada 0.
maknanya ianya tidak baik juga untuk US dollar ya. Okay. Jadi pada hari ini saya nak cerita sedikit tentang fundamental factor. Yang fundamental factor yang paling penting untuk kita lihat. Jadi pertamanya kita pergi ke investing.com. Lepas kita pergi investing.com, kita pilih untuk XAU USD, gold spot US dollar. Anda tekan saja di sini. Kemudian Anda boleh scroll di bawah. Dan paling penting adalah untuk melihat 2 ke 3 news saja 2 ke 3 news di sini. 2 ke 3 news ini boleh memberikan anda situasi dalam sesebuah ekonomi itu pada masa yang tengah berlaku sekarang. Masalah ini adalah focusing atas present time ya. Jadi seperti yang anda boleh lihat di sini untuk first news dengan second news First news, gold pressured near 1650. Copper muted on economic fears. Okey. Seperti yang anda boleh lihat, gold sebenarnya telah dipressurekan sehingga 1650 dan copper sebenarnya muted kerana economic fears. Jadi maksudnya copper ni ada sedikit masalah Seperti yang kita tahu daripada news sebelum ini, China sebenarnya mengalami zero COVID policy dia. Jadi disebabkan zero COVID policy dia, jadi import untuk copper sebenarnya menurun dalam negara dia. Jadi seperti yang kita tahu, China adalah pengimport copper yang terbesar di dunia. Ya, kalau ekonomi dia menurun, makanya copper demand pun akan menurun juga. Copper price akan menurun Okay. Jadi apa kita buat ialah kita melihat kepada news tu apa yang news tu kata sebenarnya. Dalam news ni sebenarnya semua fundamental factor telah diberikan sebenarnya. Anda tak perlu nak stress ke mana nak cari apa-apa yang impactkan market sebenarnya. Kerana di sini sebenarnya anda telah diberikan apa saja yang anda perlukan related dengan gold. Sekiranya anda ingin try untuk pair-pair lain ataupun komoditi lain ataupun share, stock, indices dan sebagainya, anda juga boleh pilih accordingly dan pergi kepada news tersebut dan kemudian anda boleh tengok di sana apa fundamental factornya. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, anda boleh tengok yang gold prices were pressured near key support levels, okay, on Tuesday as the dollar steadied from recent losses, okay, while copper prices retained recent losses amid growing concerns over slowing global economic growth. Daripada sini kita dah tahu yang bahawa gold dollar ada steady daripada recent losses, maksudnya dia tak ada banyak penurunan. Dan kita tengok copper prices ni retain recent losses maksudnya copper ada losses sedikit. Dan ini adalah kerana slowing global economic growth. Disebabkan economic growth di dunia ni sebenarnya kurang juga. Jadi sebab itu sebenarnya copper prices mengalami penurunan. Sama seperti apa yang saya katakan tadi sebenarnya. Ya. Jadi apa yang penting ialah anda melihat kepada apa sebenarnya yang paling penting. Seperti anda dapat tengok di sini anda boleh lihat gold and the greenback both remain in tight trading ranges seen in recent weeks amid growing uncertainty over the part of US monetary policy. While hopes of potential dovish still by the Federal Reserve somewhat benefited gold prices last week, markets are still pricing in a nearly 100% chance of a 75 basis point rate hike by the Fed in November. Okay, ini adalah perkara yang sangat penting untuk anda lihat. Kalau anda tahu salah satu sebab kenaikan US dollar sebenarnya telah berlaku untuk satu jangka masa yang lama adalah kerana monetary policy-nya. Ya. Jadi seperti yang anda dapat lihat kepada monetary policy dia, anda boleh tahu yang bahawa ada sebenarnya hope yang bahawa potential dovish boleh berlaku. Kita akan ada Cikgu Hafiz untuk join kita. Nampak ni Cikgu Hafiz dah habiskan ni Okey, jap. Saya boleh. Hafiz dah join kita dah. Alright, Cikgu Hafiz dah join kita. Okay. Jadi Cikgu Hafiz nanti akan guide kita atas teknikal Boleh Cikgu Hafiz? Boleh Okey. Baru lagi baru lagi. Yes, betul. Ya okey semua untuk IB semua. Boleh
Oh, hari ni ramai yang bercuti lagi ke? Ramai cuti lagi. 2 orang je kan? 3 orang je. Dia orang pun sambut Diwali juga kot. Okay, right. Jadi, okay. Seperti yang kita lihat tadi, kita boleh melihat kepada ni yang bahawa mereka ada kata hopes a potential dovish held by Federal Reserve somewhat benefited gold prices last week. Markets are still pricing in a nearly 100% chance of 75 basis point rate hike by the Fed in November. Jadi maksudnya apa yang kita lihat di sini adalah mereka sebenarnya mendapat tahu yang bahawa ada potensial untuk Fed sebenarnya mengurangkan interest rate mereka. Ya. Jadi apabila mereka tahu tentang perkara ini sebenarnya, jadi apa yang berlaku ialah kenaikan penurunan untuk US dollar itu akan berlaku dan gold akan naik. Jadi sebab tu sebenarnya baru-baru ni kita ada tengok yang spot gold prices ada rose sedikit sebanyak 0.2% kepada 1652 an ounce, while gold futures expiring in December also rose 0.2%. Jadi tapi bullion prices ada jatuh lah sebab dollar curve the recent losses. Tapi gold mempunyai sedikit kenaikan dan sebab dia adalah disebabkan ini. Jadi kalau kita melihat kepada news ni betul-betul, kita tahu yang semua benda kat sini memang berkait rapat. Ya. Jadi seperti yang anda tahu, kalau contohnya kalau mereka nak naikkan interest rate mereka, selalunya memang US dollar akan menaik. Ya. Kalau interest rate ni selalu mereka naikkan kalau inflasi dalam sesebuah negara adalah tinggi. Ya. Okey. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya tau. Okey. Jadi selain daripada itu, kita juga boleh tengok US Treasury yield remain peak near their highest level since 2008 financial crisis. US Treasury yield ni contohnya ramai negara mereka ada Treasury mereka sendiri. Jadi yield adalah macam keuntungan. Jadi kalau US Treasury yield remain near their highest level since 2008 financial crisis, maksud dia mereka ada peningkatan daripada segi treasury mereka. Ya. Jadi apabila mereka ada kenaikan daripada segi treasury mereka, itu juga akan membantu kepada kenaikan US dollar juga. Jadi opportunity cost untuk memegang yellow metal rose tinggi, yellow metal rose maksud dia opportunity cost cost untuk beli sebenarnya walaupun rendah tapi sebenarnya opportunity cost untuk simpan gold tu akan berlaku tinggi Okey. Selain daripada itu, kalau kita boleh melihat kepada copper prices copper prices. Ini juga adalah perkara yang penting copper prices. Jadi seperti yang anda lihat di sini, while data showed China copper import surge in September as the country ramped up infrastructure spending in recent months, markets remain wary of recent political developments in the country. Ini ada masalah politik sedikit juga di China sebenarnya, dan juga seperti yang anda dapat lihat, kalau anda ingin tahu dengan lebih bagus, anda boleh tengok Presiden Xi Jinping consolidation of power at the National Congress sparked concerns over a fresh crackdown on the country richest organization and businessmen, causing a severe sell-off in the Chinese market. Jadi ni sebenarnya seperti yang anda tahu, China adalah satu negara komunis ya. Jadi mereka sebenarnya mempunyai macam contohnya mereka katakan something, maknanya itulah sebenarnya. Dan ramai daripada organisation dan businessmen sebenarnya dikawal oleh negara China itu sendiri. Jadi kita jangan ingat yang kalau macam Jack Ma tu kalau dia kaya kat dia negara dia tu, duit dia sebenarnya tak dikontrol oleh government tau. Dia dikontrol. Yes, ini adalah benda baru saya nak share juga. Sebab kenapa tahu mereka ni boleh jatuhkan businessman mereka bila-bila masa mereka nak. Sebab perkara ini adalah di dalam kuasa government. Ya, bawah kuasa government. Kalau demokrasi maksud dia you boleh kalau you kaya. Tak ada siapa yang kacau you, duit you sendiri. Kalau negara komunis dia akan dia akan berlaku dengan cara yang macam kena ikut government untuk setiap benda. Ya. Live stream kita kat sini macam dah gelap.
Bateri ke? Tak. Bateri ada lagi 62. Kalau siapa-siapa kat live stream kat sana tu, kat Welltrade The Malaysia kat Instagram, tolong beritahu ya. Anda boleh lihat kepada skrin ke tak? Kalau tak boleh lihat nanti kenapa? Pause pula. Oh, reconnecting. Oh, reconnecting tu maksud dia ada isu internet lah. Reconnecting. Okey, tak apa. Dia mungkin isu internet lah. Okey, tak apa. Kita sabar. Kita tunggu je lah. Harap semua akan selesai di sini. Okey. Alright. Jadi seperti yang kita tengok, China punya ekonomi beat analyst expectation but came well below Communist Party's target. Okey. Maksud dia dekat sini yang kita nak tengok, seperti yang kita tahu Amerika ada zero COVID policy. Jadi kita tahu sepatutnya Amerika GDP mereka jatuh. Tapi seperti yang kita dapat lihat sebenarnya mereka punya gross domestic product data ni, anda boleh tengok anda tak payah nak tekan pun. Cuma letak dekat sini pun anda dah boleh tengok actual 3.9, apa yang mereka fokus ialah 3.4%. Maksudnya kita tahu ada peningkatan dalam GDP dia. Walaupun mereka ada zero COVID policy, tapi ada peningkatan daripada ni. Kalau mereka boleh buka ekonomi mereka, maka ni kita boleh tahulah apa yang akan jadi kan. Jadi ini adalah apalah yang kita tengah melihat. Memang analis pun terkejut sebenarnya bagaimana perkara ini boleh berlaku sebab dia beat analyst expectations. Dan kita lihat Jinping's commitment to maintaining the economical damaging zero COVID policy also brought concern over China growth prospect, keeping outlook for copper subdued. Disebabkan zero COVID policy dia, maka dia tak boleh nak import copper untuk masa sekarang. Itulah sebab dia sebenarnya copper price sebenarnya menurun. Jadi ada orang tanya kenapa saya asyik cakap pasal copper padahal kita bincang pasal gold kan. Sebenarnya copper dengan gold ni mereka ada correlation. Selalunya kalau metal markets ni mereka memang ada correlation. Contohnya kalau copper naik, maknanya gold pun akan naik sekali. Kalau copper turun, maknanya gold pun akan turun sekali. Jadi di sini sebenarnya di dalam news itu sendiri telah diberikan fundamental factor yang penting sebenarnya untuk apa kita lihat. Sebenarnya dalam ni mereka boleh beritahu tentang oil juga kalau mereka nak beritahu kan. Sebab oil pun ada sangkut paut dengan gold juga. Macam contohnya kalau oil naik, gold pun selalunya akan naik. Tapi kemungkinan mereka merasakan yang bahawa ia ni tidak mempunyai beberapa impact. Jadi sebab itu mereka tak memasukkan oil di dalam ni. Jadi itulah bagaimana kita boleh tahu apa fundamental factor yang sangat-sangat penting yang boleh kita tengok untuk apa yang akan berlaku. Jadi itulah yang saya nak bagi tahu. Dan untuk ni Eurozone pun ada masalah juga. Big readings from Eurozone show that the economy major is likely to have shrunk in the third quarter. Okay. Jadi sekarang ni saya nak cerita pasal satu rumus lah. Hari ni saya nak bagi satu rumus lah. Sebelum saya akhirkan hari ni, saya ada benda saya nak share. Oh, live video has ended. Kenapa Okay. Tak apa. Keep. Share dulu. Ini mesti kerja H1. Sebab kenapa dia kan boleh masuk kan dalam kita punya ni. Sama lah macam YouTube tu kan. Bila ada orang lain masuk, saya punya stop. Sebab kita punya website kan banyak orang pegang kan. Kadang-kadang diorang tahu kita buat kerja kita tapi ada je orang walaupun kita cari rezeki kita sendiri, tapi ada orang yang suka masuk untuk hancurkan rezeki kita betul tak kan? So inilah kadang-kadang masalah. Tapi tak apa, kita teruskan saja, kita tak perlu risau. Jadi saya ada something rumus hari ni saya nak bagi tahu yang ni macam anda boleh ambil sebagai hot news lah. Saya ada baca something sebenarnya apa sebenarnya konspirasi di belakang ini sebenarnya. Ada something yang dipanggil sebagai Biden Bucks. Biden Bucks. Okey, apa ni Biden Bucks sebenarnya? Biden Bucks ini dipanggil sebagai duit Biden. Jadi seperti yang anda dapat lihat, baru-baru ini sebenarnya anda boleh tengok yang bahawa US dollar telah menguat untuk satu masa yang lama.
Okey, ada sebab dia. Dan kemungkinan US dollar akan jatuh dengan sangat teruk sehingga kan mereka akan tukar US dollar ini kepada Biden bucks. Okey, jadi Biden bucks ni apa sebenarnya? Dia adalah satu seperti kripto, duit kripto, tapi dia sebenarnya boleh dikontrol oleh Federal Reserve of America. Maksud dia setiap kripto yang kita ada ni, setiapnya adalah decentralized. Betul tak? Maksud dia tak ada sebarang dia tak ada sebarang central bank yang boleh kontrol kripto. Tak ada, benda tu tak berlaku. Tapi Fed sebenarnya ada plan yang mereka nak cipta benda tu. Jadi kalau mereka cipta benda tu, apa yang akan berlaku? Ya, anda fikirkan apa yang akan berlaku. Okey, contohnya kalau anda pergi kepada grocery dan sebagainya, anda kena menggunakan perkara itu. Sekiranya anda anda sebenarnya tidak menggunakan, macam contohnya lah, saya bagi tahu ya. Contohnya anda ada duit kripto tu kan? Duit kripto tu. Jadi sekiranya government cakap something lah, ya anda perlu buat vaccination. Okey, contohlah anda perlu buat vaccination. Tapi apa yang berlaku ialah anda tidak buat vaccination. Jadi government mempunyai kuasa serta merta untuk devaluekan you punya kripto tu. Maksud dia you tak boleh guna Biden bucks tu untuk sebenarnya beli atau buat apa-apa. Maksud dia mempunyai lebih akses kepada hidup anda. Okey, ini adalah hot tips yang saya nak bagi Okey. Ini mungkin adalah rumors ataupun perkara ini adalah betul. Kerana info ini yang didapati ini adalah daripada seorang analis yang terkemuka juga, yang daripada Federal Reserve juga, yang sebenarnya faham tentang konspirasi US dollar untuk menguat untuk satu masa yang lama. Biden bucks. Yes, exactly Biden bucks. Yes. Cuba Google tentang Biden bucks Saya nak tunjuk sikit. Dia ada sebab tau kenapa perkara ni berlaku tau. Sebab kenapa government sebenarnya mereka nak apa? Mereka sebenarnya ingin menguatkan kuasa mereka. Jadi kalau perkara ini berlaku, jadi dia boleh sebenarnya efekkan banyak perkara. Jadi dia memberikan lebih kuasa kepada Federal Reserve. Sekarang pun kita dah tahu dah untuk satu masa yang lama, Federal Reserve sebenarnya mempunyai kuasa yang dia boleh buat sampai economic recession. Tapi dia tak boleh kontrol duit. Ya, dia tak boleh kontrol duit yang sebenarnya masuk. Kan? Okey, macam contohlah. Kalau dia ada kripto, kan? Kalau dia dikontrol oleh central bank, makanya kalau dia nak ambil duit tu dia boleh ambil kan? Kita tak boleh buat apa-apa. Kalau sekarang ni duit yang kita ada, kan? Kita boleh simpan duit tu. Kan? Jadi kalau apabila dia tukar kepada perkara itu, jadi maksud dia kalau sekiranya anda tidak mengikuti apa yang kerajaan dia beritahu, maka dia mempunyai kuasa untuk apa? Untuk sebenarnya susahkan you lah. Dan kalau benda ini berlaku, kalau mereka membuat lagi satu apa mereka kata sebagai deal yang bahawa US dollar lah yang akan sebenarnya jadi transaction money untuk apa ni? Untuk dunia dan sebagainya. Jadi anda tahulah kalau trading dan sebagainya akan berlaku dalam duit mereka dan sebagainya. Maksudnya mereka sebenarnya boleh menaikkan value pada bila-bila masa seperti yang mereka buat sekarang, dan juga mereka sebenarnya mempunyai akses untuk sebenarnya mempunyai lebih kuasa untuk ambil duit daripada negara-negara orang lain. Nampak tak? Dia punya cara dia adalah very tactical sebenarnya ya. Jadi seperti yang anda boleh lihat, okey, ada sebenarnya Executive Order 14067 okey. Jadi ini adalah the Center of Renewing America Biden Bucks. Ada lagu dia kan? Nampak tak? Tengok. The Biden administration wants to use taxpayer funding from the last election to perpetuate the systemic fraud. It's hiding his plan to rig the 2022 midterm elections. Ini adalah benda-benda yang apa? Benda-benda yang sulit lah sebenarnya yang saya sharekan ya. Jadi memang bahaya lah.
Kalau kita sebenarnya cerita pasal Tapi benda-benda sulit-sulit pun dia dah keluar juga. dia dah keluar juga. Yes, betul. Siap lagu pun keluar. Saya lagu keluar semua. Jadi anda boleh sebenarnya lihat sebenarnya memang ada violation ada violation untuk Biden Bucks ni. Price gold boleh jatuh teruklah nanti. Boleh jatuh. Dia nak buat macam mana tahu, dia nak buat jatuh. Lepas tu dia nak dia juga nak buat macam US dollar tu akan jatuh. Tapi kita tak tahu bila. Dia macam akan ambil your trust. Kan, dia akan ambil your trust yang mana US dollar akan menaik untuk satu masa yang lama, di mana orang akan sebenarnya start untuk beli US dollar, dan apabila orang start beli US dollar, apabila jatuh balik, dia akan jatuhkan teruk. Dia akan jatuhkan dengan teruk. Lepas dijatuhkan dengan teruk, US currency tidak boleh digunakan lagi. Jadi duit yang anda berikan tu semua akan burn macam tu. Okey, itu adalah first teknik. Okey. Teknik kedua ialah dia akan introducekan benda baru, iaitu dipanggil sebagai Biden Bucks. Kemudian Biden Bucks tu dia akan buat macam contohnya dia akan dapatkan lebih kuasa. Bila dia dapatkan lebih kuasa, dia akan mengambil lebih banyak duit daripada trade dia. Jadi itulah cara dia. Nampak tak? Jadi ini sebenarnya adalah benda-benda belakang yang kita tahu apa yang boleh berlaku ataupun apa yang berlaku. Apa yang kita lihat tu dengan mata kita tu, itu tak semestinya benar. Ya, ada selalu sesuatu yang tersirat. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang saya perhatikan sebenarnya lah, yang saya nak share kepada semua. Okey. Dan selain daripada itu, saya dah cerita dah pasal Biden Bucks ni, anda boleh pergilah baca-baca kan. Pergi baca-baca. Lepas tu kalau anda nak tanya kita pada esok pun boleh. Ya, kita boleh ada lebih banyak engagement nanti. Okey, jadi itulah yang saya nak share untuk hari ni. Jadi kalau sesiapa tanya saya apa sebenarnya trend pada hari ni sebenarnya. Okey, saya sebenarnya saya ingin selamat pada hari ni Saya kalau boleh saya akan suruh orang jangan trade hari ni. Tapi ada pula yang marah nanti. Ada pula orang yang marah nanti, ya betul. Ya, saya akan suruh orang jangan trade hari ni. Saya jenis yang risk management lah. Ya, saya walaupun saya cakap bearish ke bullish ke apa ke, boleh, betul, memang boleh. Tapi masalah dia ialah kalau benda macam ni, kita dah tahu dah benda yang boleh berlaku secara tiba-tiba tu, sebab coincidence ni bahaya. Ya, sangat-sangat bahaya. Kalau China contohnya membuka ekonomi dia, kita boleh melihat gold price akan lebih lebih menaik contohnya. Kalau contohnya kalau dia ada konspirasi lain ke apa ke, contohnya US dollar boleh lebih menaik Jadi price gold boleh jatuh teruk lah nanti. Macam El kata, boleh jatuh. Boleh jatuh. Ada kemungkinan boleh jatuh lagi. Ya, sebab ada analis yang pernah predik yang dia boleh jatuh sebanyak 1400 per ounce Ada analis ini daripada investing.com juga yang saya dah baca sebelum ni. Ya. Jadi ada kemungkinan dia boleh jatuh. Lepas dia jatuh, dia akan kuat dengan US dollar. Lepas tu pada satu masa yang akan datang itu, mereka akan menjatuhkan US dollar lagi teruk. Kemudian mereka akan menukarkan kepada Biden Bucks. Ya, ada kemungkinan perkara ini berlaku Ini cuma adalah forecast saja. Ini cuma adalah forecast, ramalan saja Tapi ini bukan yang macam saya dah boleh tengok future ke apalah. Tapi saya cuma beritahu apa yang penting untuk kita, sebab kita trading kan, jadi adalah penting untuk kita selamat di dalam market Kita tak nak duit kita sebenarnya hilang. Ya. Jadi untuk hari ini kalau nak range, saya bagi range selamatlah di antara 1648 ke 1654. Itu saja range yang saya boleh bagi untuk hari ini. Dan untuk trend masih unknown untuk masa sekarang, sebab saya nak melihat kepada CD Consumer Confidence, dan juga saya juga ingin melihat kepada apa lagi yang akan berlaku related dengan China, dengan related dengan China. Itulah yang saya nak lihat sebenarnya Itu adalah dua perkara yang saya nak lihat. Jadi sekiranya ada apa-apa news lagi yang akan penting tu, nanti saya akan buat video nanti.
Jadi bila saya buat video nanti saya akan keluar dengan lebih banyak news lagi lah yang sangat penting untuk kita melihat nanti. Jadi anda boleh lihat juga nanti saya akan share di dalam grup juga nanti. Sekian, terima kasih dan saya akan berikan kepada Cikgu Hafiz untuk meneruskan tentang technical analysisnya. Terima kasih. Sama-sama segini. Okay, segmen dia dah cerita panjang lebar. Saya dia dalam fundamental. Jadi saya tukarkan kepada bentuk graf lah. Graf. Okay. Okay, ini adalah bentuk graf. Okay, yang sebelum ni kita hari Khamis pula. Hari Jumaat. Ini Jumaat kan kita ramalkan dia pergi bawah ni kan. Lepas tu dia buat kenaikan dan kenaikan tu tak sampai pun dekat target puncak atas ni. Tak sampai. Tapi kalau kita tengok kan, contoh pertama kali dia tak sampai kan. Tapi sebenarnya dia sampai yang first ni dululah. Tapi dia kalau dia nak naik, dia akan cuba pecahkan yang atas. Dia akan try buat lagi satu. Kalau ini adalah divergent ni, ni yang hari Jumaat itu kita tengok. Kan? Kalau divergent, ini dia akan naik kan. Ni kalau ni ada structure macam structure ABC, mana ABC sampai sini lah. Tapi kalau dia 1 2 3 4 5, makin dia jauh lagi lah. Jadi kita tengok dululah time frame besar disebabkan minggu ni sebenarnya minggu baru. Dan semalam sepatutnya kita buat yang sama lah. Kita cuti, kita sendiri-sendiri je trade. Jadi hari Selasa lah, hari ni lah kita tengok. Okey, kalau kita tengok dekat sini kalau kita tengok menggunakan channel lagi nampak penurunan Kalau kita tengok dekat sini, ni channel yang hampir lebih kepada menurun downtrend downtrend. Tapi yang dekat sini dia buat kenaikan, yang sini penurunan. Sebabnya dalam channel pun dia ada turun naik ke atas bawah channel. Yang sekarang ni dia pergi ke sampai bawah-bawah ni. Dan sekarang kalau kita tengok dekat sini, dia buat satu engulfing Lepas tu ni adalah pullback. Yang ni kemungkinan dia boleh turun lagi satu test lah. Kalau kita tengok dekat sini weekly nampak 1, 2. Kemungkinan dia akan cuba lagi untuk test lah. Ini kalau pandangan daripada weekly lah. Okey. Pada daily pula. Okay, daily kalau kita tengok yang ni adalah stokastik dan ini adalah AO. Dia masih lagi sama juga, dia masih lagi dalam kekuatan ni kepada seller walaupun yang semalam dia ada buat kenaikan, lepas tu dia buat penurunan balik. Yang ni hari ni. Tapi kalau dekat sini dia ada confuse Kalau kita tengok dekat weekly lebih kepada penurunan Kalau kita tengok ni dari sini mana yang tengok sini dia punya, tengok pada sini bawah lah dia punya close 43.92. Ni 43, ni 44. Maknanya tak ni lah, tak pecah lah. Dia tak pecah. Okey, tak pecah. Yang ni pula dia buat engulfing. Untuk kenaikan Okey, dekat sini ni ada pullback. Dia macam satu kata sell, satu kata buy kan. Tapi memang dia boleh sell, tapi dalam jangka masa pendek untuk daily dia masih lagi buat pullback untuk buy. Ini adalah
buy-nya lah. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini pun dia dah oversold dan dia nak buat kenaikan. Dan ini adalah penurunan, yang ini start dia nak buat kenaikan. Ada dua kali lain. Macam ni kan, dia nak start buat kenaikan, dia akan tukar color. Okay. Yang ni 4 jam pula. 4 jam masih lagi kita pakai yang lama masih lagi pakai yang lama sebab dia masih lagi sideways dekat area sini ni area support dengan resistance yang sebelum ni punya, dan dua-dua dia tak pecah lagi. Dan sekarang kita tengok kenaikan masih lagi mendominasi. Yang ni penurunan ni kemungkinan adalah pullback untuk dia naik lagi. Walaupun sini nampak macam ada engulfing dan kalau ada engulfing dia akan start juga di area bawah ni lah. Ini kita boleh di H4. Okay. Ini dalam penurunan dia berjaya pecahkan resisten yang terhampir. Satu resisten, dua resisten, tiga resisten. Apabila dia turun, dia akan cuba juga pergi balik dekat resisten yang berjaya dipecahkan. Ini satu dia berjaya pecahkan, dia cuba juga turun. Yang ni dua yang berjaya dipecahkan. Tapi yang ini kemungkinan dia boleh turun dulu untuk naik lagi. Sebab dia ada pullback. Kalau kita tengok teknik Cikgu Ben, kalau tengok dekat time frame 4 jam, dia masih lagi belum buat finish dia punya penurunan kan. Tak nampak kan dekat sini kan. Jadi sebenarnya dekat time frame kecil ada time frame kecil. Dia ada pecah lah. Kalau dekat sini sebenarnya ada tarikan Fibo sebenarnya. Kalau ikutkan betul Fibo punya tarikan sebenarnya sikit lagi dia nak sampai. Sikit lagi dia sampai. Kemungkinan ni turun dia akan cuba naik lagi lah. Sekejap kita tengok jalan cerita dia macam ni. Okay, sekejap. 4 jam tak nampak. Pergi sampai 1 jam. Banyak tua. Okay. 1 jam. Cái nấu chín à? Okay, macam ni teknik Cikgu Ben tu pun tak boleh nampak Chưa vừa kìa. 30 minit. Anh mày thêm. Tengok. Mana nak pergi. Wih, kurus betul lah. Okay. Susah juga dia masih lagi sideways 15 minit. Kalau kita nak entry sekarang, entry time frame apa yang selamat? Satu. Yang ni dah jalan, yang ni. Okey, satu je boleh yang kalau nak entry kita boleh tunggu M5 lah. Kita boleh tunggu dekat M5 dah. Kalau tunggu dekat M5 maksudnya kalau di time frame 5 minit dia punya channel ni menaik Channel ni menaik dan ini dah overbought. Yang ni pun dah hampir-hampir nak cross. Yang ni pun 1, 2, kalau ni 3 batang candle. 3 batang candle ke 4 ke 5 ke, tunggu dia masuk 1 batang, kemungkinan yang ni pun dah cross. Maksudnya daripada wilayah seller kepada wilayah buyer. Jadi time frame 5 minit mungkin kita boleh cari entry nanti lah. Jadi entry selepas dapat dia punya entry nanti TP dia bolehlah ambil, katakan sini penurunan, boleh ambil dekat sini satu minima sini lah. Kalau ikutkan minima dia yang selamat kalau naik tu tengah dia punya
Bollinger Band tengah sama juga yang ni. Tapi kalau daripada kita tengok yang ni, channel ni menaik kan. Jadi channel menaik bahaya untuk kita TP sampai bawah. Jadi TP yang selamat adalah kat tengah-tengah je lah yang selamat. Tapi kalau channel menaik, kita dapat entry dia, setup dia adalah buy, maknanya boleh pergi jauh, pergi atas lah, boleh ambil macam ni. So macam ni lah. Yang ni kan. Yang ni lebih 3 batang candle dan ni adalah posisi menaik ataupun channel menaik, jadi bolehlah buy sampai cecah dia punya atas channel yang belah atas kan. Apa channel kan, ni middle, ni lower channel. Sama juga macam Bollinger Band ni, tapi Bollinger Band ni dia boleh lagi bantu tau macam ni kan. Dia boleh katakan ini adalah atas channel dan kita cari sell tak kira lah guna apa-apa technical. Jadi saya tengok indikator Bollinger Band pun bantu juga sebab dia pun dah buat kenaikan kan. Dia dah buat kenaikan dan dah tembus lah. Jadi kalau dah tembus macam Cikgu Ben kata, masuk dia satu batang candle warna lain dah boleh boleh sell lah. Tapi dekat sini kita tengok memang tak nampak lah kat sini kan. Bahaya jugalah. Jadi kalau pakai contohlah Cikgu Ben punya dekat sini tak nampak dia punya teknik untuk sell kan. Mungkin ada tapi kecil. Dia tak ada lah, mesti ada. Cuma kalau kita tak tengok tampil kecil, kita tak jumpa. Dan kalau pakai tampil macam ni, boleh je pakai yang ni, cross. Apabila dia dah oversold dan dia masuk balik dalam buyer and seller punya market lah, ni kira macam market lah. Ini masuk buy, pada atas masuk sell kan. Ni macam wilayah market lah. Yang ni dah keluar daripada wilayah, jadi bahaya untuk kita buat entry lah. Jadi macam ni dia baru masuk sini lah, baru masuk sini baru masuk, jadi dah boleh entry untuk sell. Jadi kalau dekat sini confirmation pakai teknik Cikgu Ben tu, Cikgu Ben boleh pergi tampil kecil. Contoh kat sini ramai sini. Tengok betul tak tampil kecil dia ada. Masuk sini. Oh, masih tak ada. Tak ada. Ini memang tak ada, tak nampak, cuma sini je lah. Mana untuk sell memang tak ada. Kalau mungkin time 3 minit ke, kita tak tahu, dia mesti ada tau. Sebab kita biasa time 1 minit, 5 minit kan. Cuba tak apa, kita survey tengok ada 3 minit. Betul tak saya kat sini? Tak? Dia tetap ada kan? Maknanya dia tak ada 1 minit, dia tak ada 5 minit, tapi sebenarnya dia ada dekat 3 minit tau. Maknanya dia mesti ada something. Maknanya teknik Cikgu Ben tu sebenarnya kalau kita pandai guna multi time frame, dia adalah salah satu petanda bermulanya pertukaran arah. Contohlah kita tahu pasal Bollinger Band, dia dah buat dah buat maksimum kenaikan ke, dan dia nak buat pullback ke kan, pullback ataupun penerusan ataupun pertukaran arah baru, ataupun kita guna teknik stokastik, kita guna stokastik je. Overbought sell, oversold buy kan, contoh kan. Maknanya kalau kita nak blendkan dengan teknik Cikgu Ben, boleh, mesti jumpa. Cumanya jumpa di tampil yang mana, kita tak tahu. Tengok 5 minit tak ada, 1 minit tak ada. Lepas tu tengok ada 3 minit. Ada. Jadi ni adalah dia punya penurunan dia. Maknanya apabila 3 candle dia keluar. Lepas tu masuk satu batang candle warna lain. Mana dekat sini dah entry kan. Mana dekat sini boleh dapat
70 pip Ini 3 minit Saya suka. Bukan 3 man ni, 3 minit. 3 minit. 70 pip Lepas tu dekat sini pula keluar balik. Masuk lagi satu candle. Apa lagi? Itu. Có chuyện. 38. Cái gì á? Không đi không. Profit memang ada. Jadi dekat sini Ở đâu nhỉ? oversold. Kalau contohlah kita entry dekat sini pun, Ada ni cuma. contohlah kita entry lewat kat sini. Mana ada lagi dapat sini. Kalau kita nak tunggu confirmation daripada benda lain lah. Selain daripada confirmation teknik Cikgu Ben, kita boleh pakai confirmation tambahan daripada sini pun kita masih lagi boleh dapat sikit kan. Kalau kita scalping tu okey lah 10 pip 20 pip kan. Jadi kalau sekarang ni masih dia buat benda yang sama dan di time frame 3 minit. Ni siapa yang tak ada apa, tak ada trading view ni susah juga Tapi saya tak tahu kalau trading view yang free ni ada tak 3 minit. Jadi yang berbayar ni dia memang ada 3 minit. Maknanya teknik Cikgu Ben tu tetap ada. Setiap kali adanya pertukaran arah, walaupun pertukaran arah tu hanyalah sementara kan, tetap dia ada bagi signal tetap ada signal. Yang signal ni kita tak jumpa kat time frame lain. Contoh dekat sini. Ni kita buang. Tengok time frame minit je. Tak ada. Dia masih lagi dekat dalam. 1 minit. 1 minit tak ada. Sebab dia ada color lain. Dia tak berterusan. Dia macam nak hilang volume macam tu lah. Hilang volume. Dia macam hilang volume dia. Lepas tu dia naik. Kalau O'Malley adalah dia punya tu kan, hilang volume. Okay, hilang volume salah. Jadi kalau ikut hari ni kalau ikut cikgu Gemik pun kata arah tu memang tak tentu lagi dan keadaannya bahaya. Jadi kalau kita nak trade jangan tak letak sell lah. Kalau yang tengok saja tu buat scalping, guna je teknik-teknik yang mudah ni yang kita rasa kalau kita buat testing dia punya win rate dia tinggi macam hari ni saya beritahu ni tambahan siapa yang guna trading view yang jenis-jenis macam ni ataupun dekat apa-apa lah dia punya platform yang ada 3 minit punya time frame 2 minit, 3 minit, 4 minit ke apa semua jadi boleh monitor dia punya entry macam saya cakap ni di Cikgu Ben tu boleh monitor dia punya entry maknanya yang ni dah sampai ke puncak dalam downtrend kan kita boleh sell. Lepas tu boleh lagi kita buy. Kalau kita takut mungkin dekat sampai sini je lah kita ambil. Yang ni sekarang ni kita tunggu peluang untuk sell pula. Ini 3 minit. Sebabnya kenapa 3 minit? Sebab time frame lain kita tak jumpa pula. Tapi kalau time frame yang ni dia dah bagi kat sini dah. Ini adalah sell. Tetapi dia ada buat ada voting sikit lah. Sebab dia 1 minit. Jadi mungkin lepas ni 3 minit ni boleh jadikan confirmation juga ni. Betul tak? 3 minit. Betul tak? Sebab dekat 1 minit dia ada fake kan? Dia ada fake kan? Dekat 5 minit. 5 minit. Kemungkinan sekejap. Ada juga. Nampak? Ada juga. Mungkin lepas ni 3 minit boleh kita cuba praktis kan. Betul tak? 3 minit. Nanti kita sama-sama kan praktis kan.人家一下子就反到完下来，12了，没。 Jadi scalping ni bagus juga tau. Kalau dalam competition kan banyak kali entry dan entry tu kita kadang-kadang boleh buat full margin. Full margin. Sebabnya kita full margin pun dia punya SL dia kecil.
Tapi dia punya TP dia besar, kurang-kurangnya dalam 2 kali ganda TP. Dan kalau kita satu hari lah gila-gila kita buat, tak ada kerja lain, kita scalping je satu hari sampai 20 kali scalping. Mungkin 15 kali untung, 5 kali loss. Tapi dia punya TP dia 2 kali ganda, maknanya untung dia kira besar juga lah. Boleh lah grow dalam 100 ke 200% satu hari . Okay. Kalau ada apa-apa, kalau nak tanya boleh tanya. Ada soalan boleh bertanya kepada kami. Kita tak payah kita nak guna yang susah, kita guna yang senang. Dan yang senang ni pula selalu cikgu Ben guna dalam kita punya group Telegram bookmap . Jadi bila dia pakai benda tu, saya pun sharekan benda tu jugalah, jadi senang lah kan. Tapi kalau nak tahu benda-benda lain boleh juga, boleh tanyalah macam mana nak guna apa benda-benda lain lah. Untuk confirmation ke macam yang saya beritahu, gunakan channel stokastik ke AO ke kan. Kalau arah tu kita nak tahu dia pergi lebih jauh, maknanya pakai AO lah. Kalau macam contoh macam ni, ini adalah convergent. Convergent tu satu arah dia sama. Maksud dia convergent, arah yang sama, maknanya arah rise dan arah indikator sama. Jadi bila ada convergent, maksudnya dia akan ada lagi satu, dia akan ada penurunan. Jadi bila ada convergent, maksudnya kita jangan ambil TP naik. Contoh kita nak tahu dia buat A, B, C atau 1, 2, 3, 4, 5. Dia belum lagi nak bagi kenaikan yang banyak sebab dia adalah convergent. Maksudnya ada ni tu withdrawal. Ada. Okay, kita perlu lagi. Nanti kan kejap lagi lepas ni kan saya tengok. Sebab semalam saya dekat kampung, ramai yang request dan tak dapat approve-kan banyak sebab line dia slow. Lepas tu hari ni pun banyak lagi yang yang pending. Lepas live nanti saya akan tengok balik . Kalau dia awesome masa dia tunjukkan macam tu, macam dia nak masuk lembar beban . Tak. Awesome setter. Okey ni. Okey, kalau kita tengok ni macam ada sel Ada sel. Yang ni tadi kita tahu dia tak boleh pergi jauh sebab ni adalah convergent. Convergent maksudnya dia ada lagi satu penurunan. Dan mungkin juga penurunan ni dia pergi bawah sikit. Sebab dia akan buat lagi penurunan. Sebab yang ni adalah petanda akan ada lagi satu low. Ni dia buat low, dia akan ada lagi satu low. Maknanya bila ada satu low, bawah lagi lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sini dia dah sampai, sini dia belum, mungkin sini ada lagi satu, dia akan cuba. Maknanya ada low, sini akan ada lembah kecil. Ini ada, nanti dekat sini jadilah divergent. Sebab ni prediction kalau betul nanti dia akan buat macam ni. Dia buat divergent. Kalau dia besar, maksudnya ada lagi satu. Maknanya kalau dalam editway dia panggil diagonal. Dia 2 kali divergent. Diagonal. Okay, ni kita target dia turun. Tengok betul lah dia turun.
Yang ni kita jumpa dekat time frame 5 minit pula 5 minit. 5 minit. 3 minit ada tak? 3 minit ada juga sama. Maksudnya 3 minit dan 5 minit dia correlation. Correlation. Maknanya kalau correlation kuatlah. 3 dan 5 dia lebih kepada sel Jadi kita tengok betul lah lebih kepada sel. Ini regression penunjuk bawah. Linear regression. Tunjuk bawah. 5 minit pun 5 minit tak? Tapi kalau yang ni adalah kenaikan, yang ni dia buat satu low, nanti ni akan sikit-sikit akan tukar. Sama juga yang ikut 3 minit. Ikut 3 minit. 3 minit dah buat penurunan, 5 minit belum, 15 minit dah. Tapi yang ni kalau kita tengok dia buat sideway kan, tapi yang dekat sini dia kecil-kecil. Ni maksudnya price tengah ni lah, sideway ataupun dia tengah tidur lah. Ni buaya sedang tidur. Bila dia dah buat macam ni, nanti dia akan ada satu momentum untuk pergi bawah ataupun pergi atas. Itu yang kita kena jaga tu. Yang ni kalau macam ni kita boleh ambil contohlah kita nak entry kan, kita ambil yang sebenarnya kita tak boleh ambil SL dekat sini tau. Kalau dia tengah buat penurunan, SL bukan sini. Dia lebih baik SL tu adalah previous punya height yang terbaik. Sebabnya dia boleh spike. Maknanya kita kena ambil lebih sikitnya ni lah sini adalah dia punya SL kalau nak ambil entry lah. Entry maknanya kalau entry daripada sini sampai sini SL nya 32 pip. 32 pip SL. Kalau kita win, kita boleh ambil sampai sini 58. Maksudnya hampir 2 kali ganda lah. Okay, ini dah kira macam entry lah ni. Scalping dia boleh kalau untuk time frame prediction besar, kita tak tahu lagi mana dia nak pergi. Dia tak ada lagi macam penanda arah lah. Kita cuma tahu dia punya high low lah. Kalau kita ambil kita ambil capping punya price, ini dia punya height dia boleh pergi maksimum sampai sini, dan yang ni dia punya penurunan yang maksimum penurunan dari dekat sini. Bila dia tembus antara dua ni, baru dia buat untuk buy ataupun sell lah. Tapi kalau ikut time frame yang ni, dia mungkin ada nak buat penurunan, betul tak? Sebab dia dah oversold, overbought. Tapi dia overbought, kita kena tengok juga. Yang ni dia dah jadi dah masuk wilayah seller. Tapi wilayah seller dia tak kuat. Tidur lagi. Dia boleh naik balik. Banyak benda kita kena perhatikan lah. Tapi sekarang ni tak ada apa-apa news lagi. Kalau kita dapat satu news macam news apa? Coincident Kita boleh tahu direction. Tahu direction. Kalau ikut yang semalam semalam saya tak tengok pun. Malam boleh tengok dalam schedule lah. Forest Factory. Forest Factory. Ada 你头很痛。你刚才玩的时候，我不见得你头痛。哎呀， scroll bawah. Bukan kita scroll 玩的时候我没有看你头痛。 sebab dia ada 20 20 tak atas lah. Ni 20 24. Dari 24 kita tengok 23 Sunday 24 lah. Kita tengok USD ada flash flash services PMI. Ini semalam punya lah.
Plus service Ni semalam kita tengok semalam. semua ada kejatuhan. Maknanya semalam ni adanya kejatuhan GBP dengan USD pun jatuh. Sama ni dua ni correlation dua-dua sama juga. Maknanya dia sepadan kejatuhan dia. Jadi semalam maknanya semalam baik lebih lah kan. Jadi sekarang ni tak ada lagi news-news yang buat benda tu boleh bertukar arah kan. Betul ya. Kalau kita lihat dekat news dekat fundamental ni kan, dekat ni dia ada sebut something goes by also by 0.2%. Jadi dia within tight trading ranges. Maksud dia punya range dia tak berapa kecil. Sebab tu dia GBP naik, US dollar pun naik. So dia punya range dekat sana je. Jadi yang tu pun benda tu pun boleh dikesan oleh benda ni ni. AO boleh kesan macam ni kan. Ni. Jadi sama juga macam ni pun sama juga. Masih kecil lagi kan. Nanti kecil macam ni tiba-tiba dia boom. Dia besar. Tengok dia masuk lembah mana. Jadi apa yang boleh kita buat scalping ni dulu. Scalping sampai ada berita-berita baru. Jadi kalau selagi tak ada berita yang baru, kita boleh pakai yang lama, betul tak? Mana yang lama USD the week maknanya perjalanan dia masih lagi buat kenaikan maksudnya lebih pada kenaikan. Jadi kalau sekarang ni tak ada news, mungkin dia akan sikit-sikit cuba buat kenaikan. Dan malam nanti kalau tiba-tiba news menyatakan USD strong kan, USD strong barulah akan ada penurunan lah. Kalau tak ada still pecah, mungkin pecah atas lah. Pecah atas kalau kita tengok pecah atas pun dia dah banyak kali dia try yang bawah ni pun baru lagi dan kalau kita tengok dekat sini kalau elite wave lah, dia bukannya ABC maknanya mungkin dekat sini dia buat satu, ini mungkin turun dua, buat tiga, empat. Jadi itulah hati-hati untuk hari ni. Kalau nak trade boleh trade tapi jangan ambil TP besar. TP-nya buatlah dah sekadar 30 ke 50 maksimum. Tapi kalau yang saya cakap dia pun kita menggunakan time frame yang kecil pun dia punya TP pun dah besar. TP besar. Kalau dekat sini pun kita ambil sampai sini pun dah 50 pip, 30 ke 50 pip dah kira kuat lah. Dan kalau kita scalping, kita nak tunggu sampai 100 pip memang tu dah jadi bukan scalping lah. Scalping dia nak cepat dapat dia punya keputusan, jadi dia boleh buat re-entry. Saya rasa scalping lagi bagus. Kalau ikutkan market goal sekarang ni kan, baik scalping lah. Scalping 30 ke 50. Jadi kalau untuk ni salah. Sebab dia kalau dia buat sideways, kalau dia ambil long term maknanya swing, dia tunggu benda tu lama. Tapi bila kita gunakan scalping, kita tak perlu tunggukan lama, tapi target dia tu sebenarnya target swing. Katakan swing target 300. 2-3 hari 100. 300 2-3 hari. Jadi kalau dia 3 hari dapat 300, maknanya kadang-kadang scalping 2 hari 1,5 hari dapat 300. Kalau dapat 30 ke 50, 30 50 hari boleh dapat. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Scalping tu kita kena kira dia punya ni lah, dia punya TP dan sell dia. Kurang-kurang paling kurang pun kalau nak dapat pun 1/2 ataupun hampir lah. Janganlah 1/1 kan. Jadi kalau 1/1 kira susah juga. 10 kali trade, 5 kali trade, 5 untung 5 rugi,
satu hari tu tak ada trade. Kan? Ha. Jadi kalau kita lebih sikit satu nisbah 1.5 ke, maknanya kalau kita punya teknik kita tu 50-50 pun untung dia, tapi disebabkan dia punya TP dia tu besar daripada SL, maknanya dapatlah akhiran itu kita ada untung. Okay, kita nampak dia dah buat penurunan. Okay, kalau tak ada apa-apa kita akan sudahi perbincangan untuk hari ini. Dan jangan lupa kita masih lagi meneruskan kita punya apa itu, kita competition. Competition. Kita yang kontes kita. Jadi sila join lah. Join. Siapa-siapa pun boleh join. Janji ada akaun United. Yang tak ada akaun pun boleh buka serta-merta dia boleh terus follow ataupun boleh terus trade. Walaupun hari ni dah hari Selasa boleh juga terus. Yang kita dah belajar teknik simple ni, gunakan teknik simple ni. Kalau tak ada kerja guna je. Guna je. Balik daripada apa ni? Nanti untung trade nanti boleh withdraw lah. Jadi minggu ni last Minggu ni last kan? 20 Sudah kan? Minggu ni last. Jadi jangan lepaskan peluang lah. Yang ada masa tu trade lah. Macam kita kadang-kadang tak sempat juga nak trade. Ya. Semua ada ke? Hai. Okay, Cikgu Semut ni salah satu kontestor yang telah berjaya meruki carta 10 teratas top 10. Tak masuk, tak masuk lagi ya. Top 10. Content. Okay, Cikgu Semut ada apa-apa nak katakan tentang kemenangan anda? Dengar tak suara? Buka Dengar suara tak? voice. Cikgu semua boleh ni kan? Hello. Ni kita dah berada di pengakhir rancangan. Kita minta sepatah dua kata daripada pemenang kita top 10. Dengar tak suara? Okay. Minggu sebelum ni saya rasa. Minggu kedua. Kedua. Okay, Cikgu Semut, silakan. Apa? Silakan apa? Ni tak masuk lagi ah. Hadiahnya tak masuk lagi ya? Ada tak? Hello, Cikgu Hafiz. Dengar tak suara saya? Dia dengar sini. Saya dah buka. Saya rasa Cikgu Hafiz tak dengar suara saya ni. Dia internet. Okey. Tak dengar. Tak dengar suara saya. Tak dengar. Oh, Speaker kot. Speaker mikrofon. Mic. hello. Orang ni dengar cikgu je. Orang ni dengar. CG je. Hello. Betul. Tak apalah. Kita punya dengar. Sebutnya tak dengar. Ya ke? Tapi saya dah buka dah untuk semua. Tak ada. Dah check pun okey. Tak ada masalah. Tak apalah, saya dengar. Cikgu LA. Dia orang tak dengar suara. Cikgu Eli dengar ni dengar Cikgu Semut cakap Rasa macam ada cikgu Mut tak masuk lagi. Korang dia dengar Cikgu Semut kita Tak ada dengar mana ni? Macam mana tu? Hello. Tak dengar dia orang, tak dengar. Yang lain dengar ke? Itulah dia tak dengar lah. Tak boleh. Tak apa. Teruskan. Teruskan bercakap dengan Cikgu Semut. Kalau dah habis nanti beritahu. Tak apalah. Teruskan. Tapi dia orang dengar. Dia dengar Cikgu Semut.
Kita orang dia tak dengar. Setting Admin dia tak dengar. Kalau dah okey semua okey dan kita akan Oh, setting lari. kami dengar admin tak dengar. Yalah. Admin dia tak dengar. Admin dia tak dengar. Kenapa admin tak dengar ni? Apa ni? Ya Allah. Apa dia? Betul lah. Ya. Okey. Dia semua dia cakap. Hello. Lah, kita yang salah. Aduh. Ini dah turun ni. Aduh. Betul lah dengar. Kita Dengar. punya- Kenapa setting lagi Kita punya yang lari. Dia lari. Oh. Kalau bawa video kadang-kadang kan banyak semua kita Tak ada, kalau macam saya nak highlight sikit untuk minggu ni. Minggu ni siapa yang trade gold alert juga dengan news-news daripada GBP Canada, banyak news besar kan minggu ni. Alert juga benda tu. Dia mungkin tak banyak pergerakan dia efek dengan gold, tapi ada. Tapi korang kena pantau lah waktu tu. Kadang-kadang kalau news mungkin euro sebelah petang tiba-tiba spike tu mungkin sebab news besar ni macam ada inflation apa tak silap kan? Tak salah kan? Inflation, interest rate di sebelah Europe punya interest rate pun akan ada minggu ni. Alert benda tu je lah untuk gold, untuk trader gold. Jangan kita, walaupun dia punya efek tu mungkin tak banyak, tapi jangan kita abaikan benda tu lah. Kadang-kadang dia bergerak juga kalau news besar dekat sebelah Europe. Dia affected untuk gold ni. Dia punya main sekali USD, ada yang lepas tu ada lagi lain safe haven yang lain, Euro, GBP, JPY. Itu akan bagi efek lah, tapi tak sebanyak macam USD. Cuma minggu ni macam siapa dah tengok dalam channel, macam saya cakap, monitor Bookmap punya price action. Sekarang ni Cikgu Hafiz ada tak order Jurong yang besar-besar masuk? Belum kan? Saya boleh tengok lagi sebab tadi ada nanti Cikgu Hafiz update kan dalam group. Kita nak nampak order Jurong yang berlayer-layer ataupun lot size dia above average, above 200, 500. Order-order yang macam tu yang kita tunggu, sebab normally benda ni akan nampak seminggu sebelum FOMC, seminggu sebelum NFP. Benda ni selalu terjadi, dia akan ada tanda-tanda awal lah. Benda tu yang kita tunggu sekarang ni, saya tunggu. Sangat tunggulah benda tu. Macam semalam tak ada order. Ada satu je order semalam dekat 1,600. Yang lain tak ada. Saya masih menunggu lagi lah order-order daripada Bookmap untuk direction minggu depan. Tapi data FOMC yang dah rilis, memang dia orang kuat lah untuk naikkan 75 basis point. Dia orang punya ahli dewan tu semua setuju. Tak satu pun tak ada yang tolak cadangan tu. Dia orang voting kan. Semua setuju. Kalau benda tu berlaku betul-betul terjadi, kita akan tengoklah satu lagi wave USD untuk strong. Kalau USD strong, of course kita akan nampak Bitcoin akan down, stock market akan down, gold pun akan down. Tapi benda tu as prediction kita sebagai bacaan ekonomi, memang kita target gold ni untuk turun. Setakat ni memang untuk turun, tapi setakat mana dia nak naik sebelum dia turun tu, kita kena tunggu confirmation daripada Bookmap lah. Tengok dia orang dah masuk sell ke belum. Sekarang ni belum ada apa-apa tanda dia orang buy ataupun sell. Biasalah Jurong ni dia orang masuk order, dia orang ni ada orang dalam. Kita tak ada orang dalam. Kita tengok dia orang punya tapak kaki je. Dia orang ke kiri, kita ikut ke kiri. Dia orang ke kanan, kita ikut ke kanan. Jangan lawan dia lah. Tapi kalau Jurong punya order bias untuk buy, kita jangan lawan juga. Walaupun kita punya fundamental prediction kita
sell. Kalau Johor, nampak Johor banyak melayer buy, kita kena respond to the market. Kita market ni bukan bergerak ikut kehendak kita, kita kena follow dia. Dia nak turun ke dia nak naik, BRP dia. Tapi sekarang ni masih belum ada tu, confirmation tu kita kena tunggulah. Sebab mungkin minggu ni banyak juga news-news besar yang lain. Sebab tu dekat Bookmap ni belum ada nampak lagi tanda-tanda dia lah. Bookmap dekat YouTube hilang. Dia belum on lagi kan hari ni. Semalam cuti kan? Semalam cuti. Semalam cuti. Hilang Tadi dah on. Tadi dah on Cuma kalau Cikgu Hafiz nanti ada nampak, contoh nanti Cikgu Hafiz update key level tu, belum ada yang obvious. Belum ada order-order yang luar daripada kebiasaan, yang tak normal. Order-order Johor yang besar tu belum masuk. Nantilah kalau ada, saya nak Cikgu Hafiz immediately untuk update lah. Sebab benda tu kita kena react cepat lah. Kita kena react cepat dengan apa dia orang punya ni. Tapi biasa memang nampak. Kalau Cikgu Hafiz beberapa bulan ni, saya rasa Cikgu Hafiz dah mula nampak kan. Maksud saya sebelum news tu ada order-order yang order direction ni. Betul lah Cikgu Hafiz? Dalam beberapa minggu ni memang tak ada order lah. Sebab dalam beberapa minggu ni memang tak ada order. Kalau macam bulan-bulan lepas kan? dia banyak order-order yang besar-besar tu. Kita boleh tengok lah benda tu. Tapi saya perasan juga macam Cikgu Hafiz cakap, dalam minggu ni order tu nampak agak slow lah. Perlahan. Tak tahulah dia orang tunggu FOMC ke macam mana. Tapi kalau tengok data daripada COT punya report, minggu lepas sampai hari Selasa, penambahan sell tu 15,000 lot. Ada tengok dekat dalam channel saya ada update. Banyak, sangat obvious. Tapi sampai data tu sampai hari Selasa aje. Lepas tu nanti dia akan update lagi lah untuk next week. Dia ada delay sikit lah. COT punya data delay. COT ni dia kumpulkan order-order yang trigger dekat Bookmap. Order tu 100 lot buy, 100 lot sell, apa semua tu dia akan compile. Dia akan buat dijadikan satu report. Contoh kan yang minggu ni punya Selasa, hari ni hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa punya report dia orang submit, dia akan release to public pada hari Sabtu. Selasa sampai hari ni, sampai Selasa minggu lepas sampai Selasa hari ni, dia punya report tu akan keluar pada hari Sabtu. Begitulah seterusnya macam itulah. Ini bagus untuk swing trader kan? Itu untuk kita untuk direction dia orang yang untuk swing lah. Pergerakan time frame besar tu kita akan tengok. Sebab kalau ikut daripada data tu, kalau ikut sebetulnya dia ada formula kiraan ni. Dia bukan kita tengok saja. Yang saya share tu basic. Kita nak tengok movement yang obvious daripada hedge fund lah. Hedge fund punya report. Report tu tak boleh tak hantar. Dia orang memang ada load. Dia punya institusi kewangan ni dia orang mesti kena hantar tu. Kalau tak dia orang punya lesen tu boleh kena tarik. Tapi benda tu delay lah. Report Selasa minggu lepas sampai hari ni, yang keluar tu hari Sabtu ni nanti. Dia agak delay. Rasanya itu je lah yang saya nak highlight. Cuma alert dengan news. News Euro, GBP, banyak news besar minggu ni. Kena tengok lega lah. Tengok kalau terima kasih Cikgu Semut. Itu dia punya ni yang benda-benda yang kita kena
tengok ataupun highlight lah yang ditekankan tadi newsnya daripada selain daripada USD iaitu dia punya correlation punya mata wang, contoh Jepun GBP, Euro kan. Jadi benda-benda tu boleh membuatkan arah tu bertukar. Tapi pertukaran arah tu bukannya pertukaran arah yang besar-besar lah. Sebab kita tengok chart pun dia ada turun naik. Jadi setiap pergerakan yang naik dan yang turun tu, sebelum dia turun tu sebenarnya dekat situ ada kadang-kadang ada news ada news yang kita tak berapa berita tak tengok Jadi itu setiap jam ada news yang akan membuatkan benda tu bertukar. Macam minggu lepas ni ada spike pukul berapa? Spike petang ke jam berapa yang spike yang pasal Janet Yellen, bukan Janet Yellen, apa yang Prime Minister GBP tu? Yang Sunak ni yang Prime Minister Britain yang telah perempuan naik, ya. Sekarang dah tukar kan? Yes, betul. Officially dah tukar. Officially dah. Yes. Nama dia adalah Laki- Sunak Rishi. Laki ke perempuan? Lelaki, Rishi Sunak. Hari Jumaat. Hari Jumaat, yes. Dia siapa yang trade GBP tu kena lihat kena lah. alert benda ni lah. Ya, ada. Nampak Rishi Sunak nama dia. Rishi Sunak. Mana dia? Ni. Rishi Sunak is the new Prime Minister. Oh, yang hari tu berhenti tu. Berhenti tu masuk yang baru kan. Gomit. Yes, ya. Nanti kalau dah free boleh buat apa-apa research untuk ni. GBP punya ni, dia punya officially tukar dia punya tu bila apa semua. Dengan sekarang ni tengah isu Japan. Japan dia ada buat satu polisi baru. Mungkin saya tak tengok lagi fully report. Nanti Gumit boleh tengok lah. Okey, boleh. Dia akan ada, yang akan nampak pergerakan besar sekarang ni. Yang first kali Japan yang terdekat ni sekarang ni tengah panas lah. Betul. Japan Ya, betul. Ini sebab dia punya Bank of Japan ni dia nak naikkan interest rate dia. Dia nak buat apa intervention yang baru ke tak silap saya. Nanti Gumit boleh buat research sikit lah. Tengok. Boleh. Japan adalah main player minggu ni. Dia punya tu market minggu ni. Siapa yang trade Japan dengan GBP tu hati-hati lah minggu ni. Okey. Ada BOG punya intervention kan? Ni ada news ni. Apa bahasa Melayu intervention ni? Intervention tu maksud dia macam macam intervene lah, macam dia macam masuk campur. Lah. Macam masuk campur. Dollar is higher despite likely BOJ intervention. Maksud dia Bank of Japan ni dia ada intervention. Jadi dia punya intervention dia suspected dia by Bank of Japan while push higher because of former Finance Minister Rishi looked likely to become the Britain's Prime Minister. Jadi dia punya impact dia adalah disebabkan Rishi Sunak ni dia nak jadi Britain Prime Minister. Makanya sebenarnya dia punya Bank of Japan ni ada intervention dalam benda ni, dalam perkara ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya menaikkan sterling lah untuk lebih tinggi. Jadi daripada kita tengok Bank of Japan may have sold at least 30 billion on Friday in an effort to support yen, and the pair volatile movement early Monday action strongly suggests that the authorities had been again. 一直跑来跑去做嘛。 USD JPY fell from a high of 149.68 to 145.28 within minutes in a move that suggested intervention.
has since climbed back 149.20, indicating Japanese authorities have a lot to do to stem the demand of the dollar versus the beloved yen. Okay. Jadi kita dapat melihat yang sebenarnya disebabkan British Prime Minister tengah berubah, makanya sebenarnya efek kepada yen juga. Dia ada correlation dengan yen juga. Jadi seperti yang kita lihat, Bank of Japan ni telah menjual sekurang-kurangnya 30 bilion dolar untuk menyokong yen sebenarnya. Jadi memang sebenarnya mereka ada efek lah kerana Japanese yen sebenarnya ada penurunan sejak Rishi Sunak naik menjadi Prime Minister. Saya segera dulu Okay. Terima kasih. Alright. Okay. Thank you Cikgu Smart. Jaga diri. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita akan sudahi kita punya perbincangan hari ini dan kita akan bersambung esok. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sejahtera. bye. Bye-bye.